الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita merafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita beriktikaf dalam masjid ini, dan insya-Allah pada malam ini kita akan bicarakan ayat-ayat daripada surah Asy-Syura. Hari ini masuk ayat yang ke-44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. صدق الله العظيم. Allah menjelaskan tentang kesudahan orang-orang yang sesat, yang mencari jalan kesesatan. Akhir sekali mereka akan diletakkan di depan neraka. Bila tengok saja neraka, Allah Ta'ala sebut yaqulun, mereka berkata hal ila maraddim min sabil, ada jalan ke nak kembali semula ke dunia. Itu ayat 44 yang telah kita bicarakan pada minggu lepas. Mereka amat-amat berazam untuk kembali semula ke dunia, untuk buat benda baik yang telah mereka tinggalkan. Tapi semuanya sudah terlambat. Bahkan pada hari itu, ayat 45 Allah Ta'ala sebut Watarahum, dan engkau lihat mereka, iaitu ahli-ahli neraka, yu'raduna 'alaiha, dibentangkan. Mereka itu dibentangkan, didedahkan kepada mereka 'alaiha, neraka. Ha di situ maksudnya naru jahannam. Maknanya mereka kamu boleh tengok orang yang depan mereka ni tengah duk tengok neraka, nak masuk neraka ni, macam mana keadaan mereka? Khashi'in, tunduk. Khashi'in, tunduk ke bawah. Kenapa? Minadh-dhulli, kerana rasa hina. Tunduk tengok rasa hina. Ayat ni juga ada disebut dengan makna yang lebih kurang, maksudnya yang sama dalam surah As-Sajdah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim. Kamu boleh tengok orang-orang yang mujrimun, pendosa-pendosa ni, nakisu ru'usihim,
tunduk kepala dia. Inda rabbihim, depan Tuhan dia. Rabbana absarna, wahai Tuhan kami dengar dah. Kami tengok dah. Wasami'na, kami dengar dah. Farji'na na'mal salihan, hantar kami balik semula ke dunia. Jadi orang neraka ni, ahli neraka ni, orang jahat ni, dia tengok neraka tu dalam keadaan penuh kehinaan. Dan dia duduk depan neraka tu dalam keadaan kehinaan. Dia rasa nak jatuh dalam neraka. Oi, takut, penuh kehinaan dan dalam ketakutan yang amat. Macam mana dalam ketakutan yang amat? Allah Ta'ala istilahkan yanzuruna. Mereka tengok neraka min tarfin khafi. Min tarfin khafi ni diterjemahkan dengan keadaan mengerling. Dalam kitab tafsir sebut tarfin khafi ni maksud dia dhaifin nazari musaraqatan. Dhaifun nazar, dengan tengok yang amat lemah, musaraqah, curi-curi tengok. Mana dia tak berani nak tengok betul sebab azab. Tengok curi-curi. Musaraqah ni curi-curi tengok. Terjemahan yang ada depan saya ni, dia kata mengerling. Dia tengok secara mengerling. Hanya dengan mengerling kerana gerun takut. Orang Kelantan kata kheling. Orang Kelantan kata kheling, tak tahulah orang sini cakap apa. Kheling ni tengok tarfin khafi ni ujung-ujung je. Tengok dengan cara ujung-ujung mata je. Kenapa? Takut sangat. Disebut lagi kitab tafsir ni min tarfin khafi, dia kata tubsiruhum aidan yu'raduna 'alan nar hum khaifuna adilla. Dalam keadaan takut dan hina, yusariquna an-nazar, curi-curi tengok je, ilaiha, kepada neraka, min syiddatil khauf, kerana terlalu takut. Wa hadha sya'nur rahbah min al-iqab, dan ini adalah keadaan orang yang takut. Biasalah kita kalau takut benda kan mana berani kita tengok. Tengok aksiden kuat kan, tengok orang mati tercabut, tak berani tengok. Betul tak? Gitulah ahli neraka, dia takut nak tengok pada neraka. Waktu tu waqala allazina amanu, maka orang beriman pula berkata, innal khasirina allazina khasiru anfusahum, sesungguhnya al khasirin, orang-orang yang rugi, yang sebenar-benar rugi ialah allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Orang yang benar-benar rugi ialah orang yang merugikan dirinya dan ahli keluarganya, pengikut-pengikutnya pada hari kiamat dengan sebab mereka memilih perbuatan derhaka di dunia. Orang sebenar-benar rugi ialah rugi di hari kiamat. Kalau rugi kat dunia ni, niaga rugi, tidak serugi ahli neraka rugi. Ketika mentafsirkan ayat ni, kata pengarang kitab ni, dia kata Allah Ta'ala sebut di sini al-khasar al-akbar, kerugian yang sebenar-benar rugi. Apakah dia kerugian yang sebenar-benar rugi? Bidukhulin nar, bila orang tu masuk neraka. Itulah serugi-ruginya. Dan dia sebut dalam ayat ni, yang rugi siapa dia? Anfusahum, diri mereka sendiri, wa ahlihim, dan juga ahli keluarga mereka. Apa makna rugi diri mereka dan ahli keluarga mereka? Mereka rugi kerana mereka masuk neraka. Dan rugi juga kepada ahli keluarga mereka kalau ahli keluarga mereka masuk neraka juga, maka ahli keluarga mereka juga rugi kerana ahli keluarga mereka itu ahli neraka. Kalau ahli keluarga mereka tak masuk neraka, siapa yang rugi? Yang masuk neraka tu rugi. Sebab apa? Sebab kata dia, wa in kanu fil jannah faqad farraqa bainahum wa bainahum, kerana mereka tak boleh duduk sekali dengan anak mereka. Tu masuk rugi. Rugi di sini kerana apa? Kerana mereka tidak boleh berada bersama-sama dengan apa? Dengan anak mereka. Baik. Kalau duduk bersama dalam neraka, rugi juga sebab sama-sama seksa. Kalau duduk dalam syurga seorang, duduk dalam neraka seorang, rugi juga sebab ahli neraka tu diseksa dan dia tak, walaupun anak dia ni duduk dalam syurga, oleh kerana sebab kekufuran dia kekal dalam neraka, anak dia tak boleh bantu sebab kekufuran. Baik. Okey.
Ala innadh zalimina fi azabin muqim. Ketahuilah, innadh zalimin, sesungguhnya orang yang zalim. Dengan maksud orang yang zalim di sini, innal kafirin. Terjemahannya innadh zalimin, tafsirnya innal kafirin. Sesungguhnya orang-orang zalim akan berada dalam azab yang muqim. Muqim maksud dia kekal, bermukim dalam azab. Ayat ni dia kata innadh zalimin. Maksud tafsirnya bukan orang zalim dengan makna menganiaya orang. Orang yang zalim dengan makna menganiaya diri sendiri dengan memilih kekufuran daripada keimanan. Maka ditafsirkan ayat di sini dia kata ala innadh zalimina fi azabin muqim, ay ala innal kafirina fi azabin daim. Sebab tu tuan-puan, kalau kita baca Quran ni, kalau kita baca terjemah saja, terjemah saja bahaya. Saya baca terjemah. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang zalim berada dalam azab neraka yang kekal. Jadi dia pun guna ayat ni, dia ceramah, dia kata orang zalim ni, orang buat aniaya orang ni, duduk dalam neraka selama-lama-lamanya. Dia akan cakap itu. Siapa bagi tahu? Quran bagi tahu, innadh zalimin, sungguhnya orang zalim. Baik, orang zalim di sini bukan makna orang zalim buat aniaya orang tapi dia masih beriman. Sebab orang beriman ni, walau dia zalim buat aniaya orang apa semua, akhir sekali dia akan masuk syurga. Tapi ayat ni kata innadh zalimina fi azabin muqim, sesungguhnya orang zalim itu akan berada dalam azab yang kekal selama-lamanya. Kita kena tengok tafsir. Zalim ni apakah maksud zalim ni? Maksud zalim di sini ialah al-kufru, kekufuran. Orang kafir kekal neraka. Orang mati bawa dosa syirik, orang mati bawa dosa kufur, kekal neraka. Kalau orang mati dia tak bawa dosa syirik, dia tak bawa dosa kufur, tapi dia duk aniaya orang, hutang orang tu tak bayar orang ni, akhir sekali di akhirat dia masuk neraka juga, tapi tidak selama-lamanya. Habis denda dia, sebab dia buat naya ke orang, maka Allah Ta'ala ambil pahala dia bagi pada orang yang buat naya. Kemudian ambil dosa orang buat naya naik atas kepala dia. Lepas tu kena bakar dalam neraka beribu-ribu tahun. Akhir sekali masuk syurga. Sebab dia mati bawa iman. Dia beriman. Dia ada pasport. Pasport orang mati bawa iman ni, dia ada pasport ke syurga. Tapi dia bawa barang salah banyak. Jadi sebelum nak lepas ke syurga, dia kena tahanan reman dulu. Tapi orang kafir ni, dia tak bawa pasport ke syurga sebab dia tak bawa iman. Walaupun dia tak buat jahat kat orang, kat dunia ni okey je, tak buat jahat kat orang, tapi dia tak boleh masuk syurga sebab dia tak ada pasport. Faham tak? Orang Islam ni ada pasport tapi dia bawa dadah, ataupun dia bawa barang-barang curi. Jadi dia kena selesaikan barang curi tu, akhir sekali boleh masuk. Jadi az-zalimin di sini bukan makna orang zalim yang biasa makna kita guna tu, aniaya orang, tapi zalim di sini dengan makna orang yang memilih kekufuran daripada keimanan. Baik. Bila dia memilih kekufuran, wa ma kana lahum min awliya'a yansurunahum min dunillah, maka tiadalah bagi mereka, wa ma kana lahum min awliya, min awliya daripada pembantu-pembantu, tak ada siapa boleh tolong mereka. Dan tiadalah sebarang penolong, tak ada siapa boleh tolong mereka, min dunillah, selain Allah. Tak ada siapa boleh tolong selain Allah. Kenapa? Wa man yudlilillah, dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah, fama lahu min sabil, maka tiada baginya jalan-jalan petunjuk. Bila kata siapa yang disesatkan oleh Allah ni, disebut dalam tafsir Melayu, dia kata disebabkan pilihannya yang salah. Maknanya dia pilih nak cari jalan tu. Oleh kerana dia pilih nak cari jalan salah, Allah lorongkanlah. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Kalau mereka nak sesat, Allah sesatkan mereka. Kalau mereka nak jalan baik, dia cari masjid, dia duduk kuliah, Allah Ta'ala akan bagi jalan yang baik untuk dia. Tu maksud dia, waman
yudlilillahu fama lahu min sabil. Sebab itulah bila kita faham sesat, hidayah ini adalah milik mutlak Allah, maka kita kena usaha cari hidayah. Allah Ta'ala berfirman dalam akhir surah Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh cari jalan aku akan tunjuk jalan yang benar untuk dia. Jadi kalau orang tak cari, tak dapat lah. Sebab itulah kita ni pagi-pagi lagi bangun pagi semayang. Semayang dah. Kita dah semayang tu kira betul tu jalan hidayahnya. Tapi apa kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan daku jalan lurus. Padahal semayang dah. Semayang tu jalan lurus dah. Tapi ihdinas siratal mustaqim lagi. Lepas tu zuhur pun semayang pula. Ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali ihdinas siratal mustaqim sehari semalam? 17 kali. Kenapa? Kita tak betul ke? Kita duduk jalan salah ke? Tak. Kita duduk jalan betul. Tapi bimbang-bimbang. Takut-takut. Akhir-akhir hayat silap cari jalan. Maka kita kena sentiasalah doa pada Allah agar Allah Ta'ala lorongkan kita jalan yang lurus sampailah bila-bila. Takut-takut Allah lorongkan jalan yang lurus ketika muda je. Tua tak jumpa jalan lurus. Pergi cari jalan-jalan mengarut. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itulah pagi-pagi lagi kita disunatkan dalam mazhab Syafi'i untuk baca kunut. Apakah doa pertama dalam kunut kita? Allahumma dini. Apa Allahumma dini? Hidayah juga. Ya Allah, aku nak hidayah, aku nak petunjuk. Pagi-pagi lagi, awal-awal pagi lagi, sebelum kita memulakan aktiviti hidup kita, kita minta Allah Ta'ala tunjukkan, lorongkan jalan hidayah kepada kita. Moga-moga orang semayang tiap-tiap hari, orang doa hidayah tiap-tiap hari ni, dia tidak terpesong. Bukan setakat doa hidayah, doa jangan terpesong pun Nabi ajar. Jangan pesong. Mana ayatnya? Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Tuhan kami, jangan kamu pesongkan hati kami. Ba'da idh hadaitana. Selepas kamu dah bagi hidayat kepada kami. Wahab lana, dan kurniakan kepada kami min ladunka, dari sisi kamu, rahmat. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mengurnia. Jadi jangan tinggallah baca doa husnul khatimah. Ini doa husnul khatimah. Baca betul-betul Rabbana la tuzigh dengan ghain. Setengah-setengah masjid saya dengar dia baca Rabbana la tuzigh dengan ain. Ada setengah-setengah imam sini tak? Imam sini cantik Rabbana la tuzigh. Setengah-setengah tempat saya pergi Rabbana la tuzigh. Sudah. Tengok Quran tulis macam mana. Quran macam mana? Surah Ali Imran, muka depan, muka pertama surah Ali Imran. Rabbana la tuzigh. Wahai Tuhan kami, jangan engkau pesongkan hati kami. Maka kalau orang yang Allah Ta'ala jaga hati dia daripada terpesong, insya-Allah kalau dia kaki masjid waktu muda, sampai mati dia berkaki masjid. Sebab Allah tak pesongkan hati dia. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita ni orang tidak terpesong. Amin ya rabbal alamin. Kalau Allah nak pesongkan, lepasan Mesir boleh sesat. Yang saya sebut dulu, antara sebab ajaran Ayah Pen diterima kerana orang kanan dia Ustaz Muhammad bin Ya. Orang kanan dia Ustaz Muhammad bin Ya merupakan lepasan Mesir, guru Kementerian Pendidikan Malaysia, bersama dengan isterinya Ustazah Kamariah. Dua-dua menjadi orang kanan ajaran Ayah Pen waktu mula-mula dulu, sehingga dia ditangkap dan dibicarakan di mahkamah. Dan bila dibicarakan di mahkamah syariah, dia isytihar murtad. Isytihar murtad kerana dia kata orang murtad tidak boleh dibicarakan di mahkamah syariah. Isytihar murtad. Dua-dua lepasan Universiti Al-Azhar. Nak bagi tahu, kalaulah Allah Ta'ala nak sesatkan, orang lepas Azhar pun boleh sesat. Kalau Allah Ta'ala nak sesatkan. Tapi soalannya, kenapa Allah sesatkan? Kita pegang ayat, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Kalau mereka nak sesat, mereka pilih jalan tu, Allah sesatkan. Jadi kita ni harap-harapnya jangan kita pilih jalan sesat, kita pilih jalan hidayah,
hari-hari datang masjid, hari-hari dengar kuliah, itu tanda kita nak pilih jalan hidayah. Di setengah-setengah surau, bagus setengah-setengah surau, sudah sembahyang subuh dia baca taklim. Saya suka surau Al-Falah baca taklim. Sudah sembahyang subuh baca taklim. Bila baca taklim kita duduk. Kenapa saya suka? Sebab awal-awal pagi lagi kita dengar hadis Nabi. Awal pagi lagi kita dengar hadis Nabi. Maknanya kita mulakan hidup kita dengan semayang, lepas tu dengar taklim hadis Nabi. Tiap-tiap pagi. Banyak manfaat. Kalau boleh baca taklim kat masjid ni cantik. Lepas subuh baca. Untuk apa? Untuk jemaah dengar hadis Nabi setiap pagi. Dalam hadis Nabi itulah ada hidayah. Ataupun baca Quran. Dulu kan lepas subuh baca Quran kan? Baca Quran satu ayat, terjemah. Satu ayat, terjemah. Satu ayat, terjemah. Itu semua jalan hidayah. Kenapa saya kata jalan hidayah? Kerana hidayah ni ada dalam Quran, ada dalam hadis. Jadi pagi-pagi lagi kita mulakan hidup kita dengar Quran, dengar hadis. Dengar Quran, dengar hadis. Dengar Quran, dengar hadis. Kalau kat surau saya tu, alhamdulillah, tiap-tiap pagi kalau saya jadi imam, ambil kitab Fadail Amal, baca hadis. Kita dapat dengar, jemaah dapat dengar. Bukan banyak pun, satu hadis cukup lah. Satu hadis, dua hadis. Maknanya orang dapat dengar kalam Nabi. Hari-hari kita mulakan hidup kita dengan kalam Allah, dengan kalam Nabi. Hari-hari. InsyaAllah, itu jalan hidayah. Moga-moga Allah bagi hidayah. Sebab kita dengar kalam Nabi, kalam Allah. Ini pagi-pagi lagi dengar kalam manusia. Awal-awal lagi, pagi lagi dengar kalam manusia tu. Mana kalam Allah? Mana kalam Nabi? Jadi hari ni, kalau kita nak apa nama, nak supaya Allah Ta'ala bagi jalan hidayah, kita dengar kalam Allah, kalam Nabi sebagai memulakan aktiviti harian kita. Hari-hari kita dengar. Start hidup kita dengar kalam Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita dengar benda simple je, kita tak tahu. Bila kita dengar, simple je. Contoh, kita dengar kalam Nabi. Man salla alayya hina yusbihu ashra wa hina yumsi ashra adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Siapa-siapa berselawat kepada daku pada waktu pagi 10 kali, pada waktu petang 10 kali, dia dapat syafaat aku pada hari kiamat. Simple kan? Dengar. Bila kita dengar, kita balik rumah jalan kaki tu, automatik kita akan baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa kita baca? Kenapa kita selawat? Sebab baru je kita baca hadis. Orang selawat 10 kali pagi, 10 kali petang, dapat syafaat. Tuan yang baca tu, tuan baca hadis Nabi tu, kalau orang boleh amal dengan sebab dia baca, lagi besar dapat pahala. 10 kali pagi, 10 kali petang, 10 kali pagi, 10 kali petang. Senang je. Ustaz saya nak pilih selawat yang paling ringkas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dah sekali dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau saya nak pilih selawat yang panjang boleh Ustaz? Silakan. Lamalah sikit. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfarju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adi kulli ma'lumin lak. Baru sekali. Nak habis 10. Tapi lagi besar pahala sebab dia baca panjang. Ada seorang sahabat saya, dia kata dia amal selawat 1000 kali sehari. Banyak masalah dia Allah Ta'ala selesaikan. Banyak kau baca. Jangan baca yang panjang, jangan baca pendek ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya rasa kalau jalan 10 round tu cukup 1000. Kalau kita jalan 10 round cukup 1000. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekarang ada tasbih digital kan. Beli ngaji. Beli tu. Cuba esok Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Berapa round habis 1000? Tasbih digital kan? Berapa round habis 1000? Pagi-pagi dia jalan Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Agak-agaknya saya rasa tak sampai 10 round habis 1000. Sekejap aja. Baik. Okey, jadi kalau kita nak hidayah, tak nak Allah Ta'ala sesatkan, kita mulakan hidup kita dengan dengar kalam Allah dan juga dengar kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Istajibu li rabbikum. Yang ni episod lain. Sebab tu dalam kitab tafsir ni, ayat tadi cerita tentang orang sesat dalam neraka, kemudian mula arahan Allah.
Kalau nak selamat, kata Allah Ta'ala, istajibu li rabbikum. Istajibu li rabbikum maksud dia, sahutlah seruan Tuhanmu. Sahutlah seruan Allah Ta'ala. Min qabli, sebelum ayyatiya yaumul la maradda lahu min Allah, sebelum datangnya hari yang tidak dapat ditolak. Maknanya waktu hidup dunia ni, setiap kali Allah Ta'ala panggil kita, kita sahut seruan Allah. Allah panggil seruan dengan semayang, kita datang. Allah panggil seruan supaya kita puasa, kita datang. Allah panggil seruan supaya kita pergi haji, Allah datang. Kita datang. Seruan pergi haji ni Nabi Ibrahim panggil lama dah. Lama dah dia panggil. Mula-mula buat Kaabah lagi. Nabi Ibrahim panggil. Boleh kita kata tak sampai seru. Pelik sungguh. Kenapa tak pergi haji? Tak sampai seru. Siapa kata tak sampai seru? Lama dah Nabi Ibrahim seru. Bukan tak sampai seru, kamu tak simpan duit. Kamu kena simpan duit lah dalam tabung haji tu. Simpan. Kita ni kalau tak pergi haji, mati-mati tak ada duit dalam tabung haji, mana bukti kita nak pergi haji? Itu soalan. Kalau kita mati tak ada niat nak pergi haji, kita pun jawab depan Allah, ada niat. Mana ada niat? Tabung haji tak ada duit pun. Mana ada niat? Niat ni kena ada juga usaha. Daftar pun tak 2 kali. Dah lah duit tak ada, daftar pun tak. Tapi kalau duit cukup dah, lepas tu daftar pula, tak kacau-kacau 11,000 tu, tak kacau-kacau. Aku takkan kacau 11,000 duit aku tu. Susah macam mana pun aku nak 11,000 tu ada. Supaya kalau aku mati hari ni, aku boleh jawab depan Allah, duit cukup dah, daftar dah. Tapi mati nak macam mana? Nak macam mana nak mati? Ini daftar pun tak, duit pun tak cukup. Lepas tu depan Allah mengaku, aku ada niat. Mana ada niat menipu? Jadi kalau istajibu rabbikum, mereka usaha untuk istajibu, untuk menyahut seruan Allah Ta'ala. Cara dia, kalau Allah panggil pergi masjid, datang. Kalau Allah suruh pergi haji dengan cara daftar haji. Kalau daftar sekarang tahun berapa? Saya daftar anak saya tahun 2060. Marah amin. Anak saya semua 2060. Saya daftar tahun berapa tahun? 2060. Maknanya Amir lahir tahun 2002. Umur 58 boleh pergi. Dia kata, kenapa bapa tak daftar awal? Allah, saya kata, bapa pun tak ada duit dulu. Ni je ada duit sikitnya. So adik-adik dia tu okey sikit. Sebab saya daftar sekali sekaligus adik-beradik. Jadi maknanya adik-adik dia tu taklah sampai umur 58. Adalah umur 56. Tua jugalah anak kedua tu 56. Jadi nak bagi tahu, ada anak sekarang daftar. Daftar. Supaya kita boleh jawab depan Allah, ya Allah, aku ni bukan setakat aku nak pergi haji. Anak aku daftar dah. Boleh jawab depan Allah Ta'ala. Anak aku pun aku ambil berat supaya dia boleh pergi haji. Zaman sekarang makinlah susah nak pergi haji. Tahun ni tak tahulah berapa kuota dapat. Sebab Mekah dikecilkan kan, nak pergi kan haji. Doa-doa lah supaya kita dapat pergi haji. Saya pun belum pergi haji lagi. Doa-doa supaya dapat pergi haji. Amin ya rabbal alamin. Baik. Istajibu li rabbikum, sahutlah arahan Allah Ta'ala sebelum datang hari yang tidak dapat ditolak. Sampai hari itu apa yang akan berlaku? Ma lakum mimmal ja'in, ma tiada, lakum bagi kamu semua, mimmal ja'in daripada apa-apa tempat perlindungan. Yauma idzin, pada hari tersebut. Wa ma lakum min nakir, dan tiada bagi kamu untuk menafikan, tiada bagi kamu nakir, siapa-siapa yang boleh menafikan dosa kamu buat. Nakir, nak mengingkari dosa kamu. Dengan makna bila sampai hari kiamat tu, tidak ada apa-apa perlindungan, dan tak ada siapa boleh jadi peguam bela kita. Nakir ni yang menafikan kejahatan kita. Tak ada siapa boleh jadi peguam bela kita. Sebab apa? Kalau kaki buat jahat, kaki bercakap. Kalau tangan buat jahat, tangan bercakap. Jadi apakah yang boleh jadi peguam bela kita? Tak ada siapa. Jadi oleh kerana hari itu hari yang amat teruk,
maka taatlah perintah Allah. Fa in a'radu, kata Allah Taala, kalaulah mereka masih lagi berpaling. Siapa dia? Orang kafir Quraisy. Tak nak dengar kata-kata kamu. Kalau adalah mereka ni kamu dah cakap, mereka tak nak dengar. Fa in a'radu, kalau mereka tak nak dengar, fama arsalna alaihim hafidha. Allah Ta'ala bagi satu tasliyah. Dalam kitab tafsir disebut tasliyah. Tasliyah maknanya satu ayat untuk mengurangkan rasa tension Nabi, menggembirakan Nabi. Kalau mereka tak nak terima dakwahmu wahai Muhammad, fama arsalnaka alaihim hafidha. Aku bukan utus kamu untuk jaga mereka. Aku utus kamu untuk bagi tahu pada mereka. Kalau mereka tak nak dengar, itu bukan urusan kamu. Sebab kerja kamu in alaika illal balagh. Tiada tugas kamu melainkan tolong bagi tahu je. Kalau mereka tak nak terima, bukan kerja kamu dah. Jadi hafizah. Hafizah di sini, maksud hafizah, muwakkilan bihim raqiban alaihim. Bukan kerja kamu nak jaga amalan mereka. Bukan kerja kamu nak tengok mereka sampai tahap mereka ni selamat sangat-sangat. Bukan kerja kamu dah. Kerja kamu bagi tahu je. Mereka tak nak ikut juga, bukan kerja kamu. Lasta alaihim bimusaytir. Bukan kerja kamu nak kuasai hati mereka. Ayat lain lagi Allah Ta'ala sebut, laisa alaika hudahum. Bukan kerja kamu nak bagi hidayah kepada mereka. Kerja kamu tolong bagi tahu je. Gitulah juga ustaz-ustaz zaman sekarang. Dia tolong bagi tahu je. Bagi tahu. Orang tak nak ikut. Apa yang dia bagi tahu bukan kerja ustaz dah. Kerja ustaz tolong bagi tahu saja. Macam budak sekolah saya. Kita bagi tahu suruh semayang. Mereka tak nak semayang. Bapak dia tak ambil berat. Habis dah tugas kita. Kalau saya nak fikir sampai tahap tu, memang tension dah saya. Budak-budak ni. Ada seorang budak tu saya tanya, semayang kat rumah? Tak semayang. Cuba baca ayat, tak pandai. Ada yang tak pandai ayat. Saya pun tulis Rumi. Suruh dia semayang. Baca ni, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rumi. At-Tahiyah pun saya tulis Rumi. Nanti awak semayang, awak tengok dengan Rumi tu. Okey, saya pesan kat dia, nanti awak balik ni, awak nak semayang, awak ngadap kiblat. Kemudian awak Allahu Akbar, awak baca kertas saya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dengan kertas Rumi. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Besok saya jumpa pula. Buat tak malam tadi? Saya suruh buat. Tak buat. Bila tak buat, saya nak marah. Orang dah pesan suruh buat, dah bagi kertas. Ustaz cakap kena ngadap kiblat. Saya tak tahu pun kiblat mana rumah saya. Sampai tahap tu ada budak Tamayu ni tuan-puan. Sebab ustaz kata suruh ngadap kiblat. Jadi saya pun cari kiblat tak jumpa. Duk mana kiblat tak tahu dia kata. Itu saya dah bagi kertas, saya pun nak marah, tak boleh marah, saya ketawa. Mak ayah awak, mak tak semayang, ayah tak semayang, mana tahu kiblat. Habis macam mana? Mula-mula tension juga, lepas tu kesian lah pula. Kesian, Allahu Akbar. Baik. Soalan seterusnya. Kenapa mereka ni tak nak beriman? Fa in a'radu, kalau mereka tak nak beriman, mereka berpaling. Bukan kerja kamu lah wahai Muhammad. Kerja kamu tolong bagi tahu je. Soalannya, kenapa mereka tak nak beriman? Ini sebabnya. Allah Ta'ala sebut sebab mereka tak nak beriman. Allah Ta'ala sebut ayat ini, wa idza azaqna al-insana minna rahmatan fariha biha. Ini sebabnya. Idza, apabila, sesungguhnya apabila kami azaqna al-insan, memberikan kepada manusia itu rahmatan, daripada kami akan rahmat. Bila kami bagi benda-benda baik, fariha biha, dia bergembira segembira-gembiranya. Dapat benda baik bukan main gembira lah. Contoh benda baik yang disebut dalam kitab tafsir ni, birrakha, kemewahan, kasihah, seperti kesihatan, wal keamanan, wasa'atir rizqi, luas rezeki, fariha bidzalik, gembira sangat-sangat. Kemudian wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim, kalau kena pula ujian, fa innal insana kafur, sesungguhnya manusia tu amat tidak mengenang nikmat-nikmat Tuhannya. Ketika dapat nikmat, dia suka sangat. Allah pun uji sekejap, lupa dah nikmat.
Duk ingat Allah jahat. Macam kita lah sekarang ni. Mohon-mohon dijauhkan. Dulu senang, meniaga okey, apa semua okey. Kenalah 8 bulan. Niaga teruk apa semua, mula marah pada Allah Ta'ala. Kalau lagu tu, bahaya. Ada perangai ni. Ada perangai ni. Tadi saya pergi beli nasi kat kedai Tom Yam. Berbual dengan dia. Macam mana niaga sekarang? Allahu Akbar, sabar je Ustaz. Boleh beli pampers dengan bagi anak minum susu, tak apa dah Ustaz. Alhamdulillah. Awak ingat gitu tak apalah. Alhamdulillah. Kenapa? Orang dah tak makan kat kedai sekarang, dia kata. Lepas tu barang bawang Holland pun RM41. Dulu tak pernah sampai RM40. RM20. Sekarang dah sampai RM41. Habis naik kalau harga nasi goreng tu, saya kata dah bawah mahal. Naik harga makinlah teruk, orang tak datang kedai kita. Boleh lagi? Boleh bayar sewa, boleh hantar kat anak. Lepas tu masalahnya dia kata duit sekarang Allah, dia kata RM2,000. Kalau dulu RM2,000 tukar Thailand dapat 20,000 baht. Dulu zaman-zaman dulu. Sekarang RM2,000 dapat 14,000 baht, dapat 1,400. 2,000 dapat 1,400. Dulu 2,000 dapat 2,000. Sekarang 2,000 dapat 1,400. 600 hilang Ustaz. Saya kata tak apalah, sabarlah. Nak macam mana? Kita sedaplah cakap kat dia. Kita relax je. Gaji masuk. Kita. Tapi tak apalah. Kita sejukkan hati dia pun sekali-sekala. Dia boleh cerita kat kita keperitan hidup dia pun tak apa dah. Boleh cerita kat kita. Jadi kalau kita beli nasi tu, kalau harga RM6 tu, dia nak baki tu, tak usah baki pun tak apalah. Tak salah, tak apa. Lagu tu lah, sebab mereka ni susah. Tapi dia kata tak apalah, boleh bagi makan, apa boleh hantar. Anak berapa bulan dah? Tak tengok. 8 bulan Ustaz. Anak saya tu, dia lahir waktu pandemik tu. Waktu PKP tu saya balik sini, saya duduk sini, saya tak balik. Isteri saya hantar, waktu saya datang meniaga sini, PKP. Isteri saya lahirkan anak. Dah 7 bulan dah Ustaz, anak tu. Tak tengok sekali abuk lagi, dia kata. Duk tengok dengan ni je, dia kata. Lepas tu anak besar dah, dia kata 7 bulan dah. Balik ni menangis dah. Kalau dapat balik, saya balik nak tengok anak saya ya Ustaz. Nak peluk baby umur 7 bulan, tak pernah tengok sekali pun. Saya kata Allah, ujian orang. Allah, waktu itulah kita kata bersyukurnya aku, ya Allah, kau tak uji sampai tahap ni. Kau uji mereka, Allahu Akbar. Baik. Jadi antara sebab mereka ni masuk neraka kerana mereka kufur. Tanda mereka kufur, bila Allah bagi nikmat, mereka suka sangat-sangat. Bila Allah tarik nikmat, mereka lupa yang mereka suka dulu. Mereka ingat Allah tu jahat sebab bagi uji pada mereka. Tu sebabnya Allah Ta'ala sebut ayat ni. Akhir sekali Allah Ta'ala akhirkan ayat dalam cerita ni. Allah cerita tentang semua kekuasaan adalah milik Allah Ta'ala. Semua apa-apa dekat dunia ni milik Allah Ta'ala. Apa dia Allah Ta'ala sebut? Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah kerajaan langit dan kerajaan bumi. Allah Ta'ala berlaku. Lepas tu Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaan dia dalam ayat seterusnya. Apa dia Allah Ta'ala sebut? Yakhluqu ma yasha'. Allah cipta apa yang dia kehendaki. Contoh, Allah bagi contoh. Apa Allah bagi contoh? Yahabu liman yasha'u inatha. Allah bagi kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dhukur. Dan ada juga yang Allah Ta'ala bagi anak lelaki saja. Sebab Allah Ta'ala belaka milik. Semua bawah milik Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata, aku bagi ada orang tua anak perempuan belaka. Wa yahabu liman yasha'u dhukura. Ada pula aku bagi orang tua anak lelaki belaka. Ada juga. Ada pula au yuzawwijuhum dhukrana wa inatha. Ada juga aku bagi anak berpasang, laki pun ada, perempuan pun ada. Ini kerja siapa ni? Kerja Allah. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Ada pula aku buat langsung tak ada anak.
Aqimah langsung tak ada anak. Kenapa? Innahu alimun qadir. Kerana Allah Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Ada yang aku bagi perempuan belaka, ada aku bagi laki belaka, ada aku bagi laki perempuan, ada aku tak bagi langsung. Kenapa Allah buat gitu? Sebab dia Maha berkuasa. Nak buat macam mana? Kalau Allah tak nak bagi, Nabi Zakaria Allah tak bagi. Bukan main minta lagi dengan Allah Ta'ala, minta-minta, akhir sekali Allah bagilah Yahya. Nabi Ibrahim Allah tak bagi, tua baru dapat Nabi Ismail, Nabi Ishak. Allah tak nak bagi, Nabi pun Allah tak bagi. Kena doa banyak. Jadi di sini Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaan dia dari segi bahasa pula. Saya nak ajar dari segi bahasa sini, nak kongsi dari segi bahasa. Tuan-puan tengok ayat ni, Allah Ta'ala sebut laki dulu ke perempuan dulu? Allah bagi kepada sesiapa yang dikaki anak-anak perempuan. Dan ada yang Allah Ta'ala bagi anak-anak lelaki. Jadi di sini Allah Ta'ala mendahulukan perkataan perempuan daripada lelaki. Jadi betul orang putih lah, ladies and gentlemen. Orang putih macam gitu kan. Hai, dok. Jangan kata betul orang putih. Sebab apa? Dalam ayat ni je Allah tu sebut perempuan dulu. Ayat lain, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Allah cipta kamu daripada lelaki dan perempuan. Dia sebut lelaki dulu pula. Ada ayat dia sebut lelaki dulu, ada ayat dia sebut perempuan dulu. Jadi kenapa ayat ni dia sebut perempuan dulu? Kenapa ayat ni? Saya baca. Dia kata apa? Dia kata, innama qaddama Allah Ta'ala awalan al-inatha ihtimaman wa inayatan minallahi bihinna bisabi dha'fihinna. Allah Ta'ala sebut anak perempuan dulu sebab nak banding anak perempuan dengan anak lelaki ni, siapa yang lebih lemah? Anak perempuan lagi lemah daripada anak lelaki. Jadi bila disebut anak perempuan, dia nak suruh ibu bapa ni bagi perhatian yang lebih. Sebab anak perempuan ni adalah anak yang lemah. Jadi perhatian lebih dengan makna kalau anak dia nak kahwin, suami dia kena pilih betul-betul suami yang akan dapat jaga dia. Sebab itulah dia sebut lelaki perempuan dulu, baru lelaki. Sebab dia nak ibu bapa ni kalau dapat anak perempuan kena ingat. Kau kena pastikan anak kau ni kan nanti nak kahwin, kau cari suami yang soleh-soleh. Sebab mereka ni lemah. Mereka ni lemah. Tu sebab kelemahan dia, maka Allah Ta'ala sebut perempuan dulu baru lelaki. Okey, soalan kedua. Soalan kedua, inasa, perempuan tak ada alif lam. Tengok. Yahabu liman yasha'u inasa, alif lam tak ada. Wa yahabu liman yasha'u dzukur, ada alif lam. Untuk perempuan tak ada alif lam. Untuk lelaki ada alif lam. Alif lam dalam bahasa Arab ni maksud dia makrifat, kata nama khas. Tak ada alif lam, kata nama tidak khas. Kata nama apa? Kata nama am. Kalau ada alif lam, maknanya ada de. Tak ada alif lam, tak ada de. Tu beza. Alif lam dalam bahasa Arab dengan alif lam dengan alif lam ni de dalam bahasa Inggeris. Tu bezanya. Jadi kenapa? Untuk lelaki ada de, untuk perempuan tak ada de. Dia sebut sini kerana litanbih ala kauni dzakari afdalu minal untha. Bila dia buat alif lam, dari segi powernya, power perkataan antara alif lam dengan tak ada alif lam, yang ada alif lam lagi power. Sebab dia khusus. Banding alif lam dengan tak ada alif lam, mana lebih power? Power ada alif lam. Habis apa kaitan orang lelaki kena buat alif lam? Sebab orang lelaki lagi power daripada orang perempuan. Maka dia buat alif lam. Ini tafsir kitab Wahbah Az-Zuhaili sebut. Au yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Habislah ayat tu. Masuk ayat wahyu. Lepas tu masuk ayat wahyu. Macam mana Rasulullah terima wahyu? Ayat mana? Ayat yang ke-53, ayat 51, ayat wahyu. Ayat wahyu kita bincang minggu depan. Macam mana gaya Rasulullah terima wahyu? InsyaAllah minggu depan. Moga-moga Allah Ta'ala berkati pertemuan kita. Apa yang kita dengar sama-sama kita manfaatkan. Salam salam, mohon ampun dan maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.